Bab apabila hari raya berbetulan dengan hari Jumaat ataupun kena pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, beliau berkata, aku menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau bertanya Zaid bin Al-Arqam dengan katanya, adakah engkau pernah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hari raya yang berkumpul pada suatu hari, pada suatu hari? Qala, Zaid bin Arqam menjawab, pernah. Qala, Muawiyah berkata, fa kaifa sana'a, jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Qala, Zaid berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang hari raya, thumma rakhasa fil jumu'ah, kemudian dia memberi keluasan, kelegaan ataupun kemudahan berhubung dengan sembahyang Jumaat dengan mengatakan, sesiapa yang mahu dia boleh bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, pernah Ibnu Zubair pada suatu hari raya menjadi imam kepada kami pada hari Jumaat di awal siang. Kemudian kami pergi pula ke masjid untuk berjemaat, tetapi dia tidak keluar kepada kami. Maka kami bersembahyang seorang-seorang, kami bersembahyang masing-masing. Wa kana Ibnu Abbas di Taif, ketika itu Ibnu Abbas berada di Taif. Apabila beliau datang, kami pun menyebutkan perkara itu kepadanya. Terus dia berkata, ashabas sunnah, dia telah menepati sunnah. Ibnu Zubair telah menepati sunnah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha lagi, beliau berkata daripada Ibnu Jurayj, kata Atha, pernah berhimpun ataupun bertemu hari Jumaat dengan hari Fitr, hari raya puasa, di zaman Ibnu Zubair. Maka beliau berkata, 2 hari raya telah berkumpul, telah terhimpun pada suatu hari ataupun pada hari yang sama. Maka beliau jama'ahuma jami'an, mengumpulkan kedua-duanya sekali dengan mengerjakan 2 rakaat sahaja di waktu pagi. Beliau tidak menambahkan apa-apa rakaat lagi lebih daripada 2 rakaat itu, sehinggalah beliau bersembahyang asar, pada petang harinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, pada hari ini telah terhimpun 2 hari raya. Sesiapa yang hendak berpada dengan sembahyang hari raya ini sahaja tanpa mengerjakan sembahyang Jumaat, boleh dia lakukan begitu. Wa inna mujammi'un, walau bagaimanapun kami akan buat jemaat, kami akan bersembahyang jemaat. Qala Umar berkata, an Syu'bah, daripada Syu'bah. Bab ma yuqra'u fi salati subhi yaum al-jumu'ah, ini bab apa yang dibaca dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat tanzil, alif lam mim, tanzilul kitab, as-sajdah, yang ada ayat sajdah di dalamnya, dan pada rakaat yang kedua, hal ata 'alal insan hinum minad dahri. Dengan sanad satu lagi daripada Mukhawwal juga, dan sanad di atasnya sama, makna riwayatnya pun sama walaupun lafaz dia berbeza. Dalam sanad ini ada tambahan, dan
pada sembahyang Jumaat, bukan sembahyang subuh Jumaat tu, pada sembahyang Jumaat Nabi SAW membaca surah Jumaat dan idza ja'akal munafiqun, yakni pada rakaat yang kedua. Babul lubsi yaum lil Jumaat. Ini bab berpakaian untuk pergi berjumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa pernah Umar bin Al-Khattab melihat satu sut pakaian, satu pakaian yang lengkap, yang diperbuat daripada sutera siara. Maksud beliau ialah sedang dijual dekat pintu masjid. Maka beliau berkata, wahai Rasulullah, alangkah baik kalau engkau belikan pakaian ini dan engkau pakai pada hari Jumaat, dan untuk menyambut ataupun menerima tetamu apabila mereka datang ataupun berkunjung kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pakaian ini hanya dipakai oleh orang yang tidak ada habuat di akhirat nanti. Kemudian lama selepas itu beberapa sut pakaian daripada sutera siarak juga sampai ataupun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda memberikan satu sut daripadanya kepada Umar bin Al-Khattab. Ketika itu Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau mahu memakaikan kain ini kepadaku, padahal engkau dulu pernah berkata tentang hullah ataupun sut utarid. Apa yang telah engkau katakan pada hari itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak bermaksud memakaikan pakaian ini kepadamu. Aku tidak beri pakaian ini kepadamu supaya engkau pakai. Dengan itu Umar memberikan pakaian tadi kepada seorang saudaranya yang masih lagi musyrik pada ketika itu, yang berada di Mekah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Salim daripada ayahnya, yakni Ibnu Umar. Beliau berkata, Umar bin Al-Khattab pernah mendapat satu sut pakaian ataupun sepasang pakaian yang diperbuat daripada sutera, sedang dijual di pasar. Maka beliau mengambilnya lalu membawa pergi kepada Rasulullah SAW. Dan terus dia berkata, engkau belilah pakaian ini untuk engkau tajammal biha, untuk engkau berjangok, untuk engkau berhias, ataupun untuk engkau pakai pada hari raya dan pada ketika menyambut rombongan ataupun tetamu yang datang. Kemudian perawi mengemukakan hadis seterusnya. Walau bagaimanapun hadis yang dahulu, yang pertama itu lebih sempurna. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Yahya bin Habban. Beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apa salahnya ataupun tidaklah salah kepada seseorang daripada kamu kalau dia mampu mendapatkan, yaitu dia mengambil ataupun menyimpan dua pakaian untuk hari Jumaat, selain daripada dua pakaian, yakni sepasang ataupun pakaian yang lengkap untuk hari Jumaat, selain daripada dua pakaian ataupun pakaian yang lengkap untuk pekerjaannya yang biasa. Amar berkata, Ibnu Abi Habib menceritakan kepada saya daripada Musa bin Sa'ad, daripada Ibnu Habban, daripada Ibni Salam, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian di atas mimbar. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Wahab bin Jarir
daripada ayahnya, daripada Yahya bin Ayyub, daripada Yazid bin Abi Habib, daripada Musa bin Sa'ad, daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Jadi ini kita masih lagi berhubung dengan sembahyang jemaah, masih lagi berhubung dengan sembahyang jemaah. Bab hari ini ialah berkenaan dengan lagu mana kalau hari raya tu betullah kena pada hari Jumaat. Adakah kita kena sembahyang kedua-duanya, raya, sembahyang raya dan juga sembahyang Jumaat, atau bagaimana? Apa hukumnya? Tujuan Imam Abu Daud dia buat mari hadis-hadis seumpama ini, seperti kita sudah maklum, kena ingat semualah, iaitu dia nak ayat dalil bagi masing-masing mujtahidin itu. Hak ni kata kalau sudah kena pada hari Jumaat, pada mai hari raya saja. Sembahyang Jumaat tu tak wajib dah. Tak sembahyang pun tak apa dah. Zuhur pun tak payah sembahyang dah. Zuhur pun tak payah sembahyang. Hanya sembahyang asar aja gitu. Ada yang kata tak, memanglah sembahyang Jumaat tu tak kena, tapi sembahyang Zuhur tu kena. Walaupun sudah sembahyang raya pada pagi tu, walaupun sudah sembahyang raya, kena juga sembahyang, tapi sembahyang Zuhur, bukannya sembahyang Jumaat. Bukan sembahyang Jumaat iaitu sembahyang Zuhur. Ada yang mengatakan tak, kena sembahyang kedua lah. Kena sembahyang kedua-duanya, iaitu sembahyang raya dan sembahyang Jumaat juga. Zuhur tidak ada. Zuhur tidak ada, kecuali kepada orang yang duduk jauh lah, susah dia nak mari pula tu untuk sembahyang Jumaat, maka kepada dia hanya Zuhur sahaja ada, Jumaat tidak ada. Itulah pendapat ulama tu tak serupa. Jadi masing-masing dia pegang dengan hadis lah. Dia pegang dengan hadis. Orang kata gini pun ada hadis dia, orang kata gini pun ada hadis dia. Masing-masing gitu. Hadis yang pertama kita tengok malam ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Dia kata, aku menyaksikan Muawiyah. Dia dengar ketika Muawiyah tanya Zaid bin Arqam, seorang sahabat Nabi juga. Dia tanya, adakah engkau pernah ikut serta bersama dengan Rasulullah pada dua hari raya? Pernahkah kamu sekali dengan Rasulullah bertemu dengan dua hari raya yang terkumpul pada satu hari? Pernahkah? Zaid kata ada. Pernah. Lepas tu Muawiyah pun tanya, lagu mana dia buat? Lagu mana dia buat? Zaid pun kata dia sembahyang raya, pada tu dia bagi kemudahan kepada orang-orang lain. Dia kata siapa nak sembahyang, nak mari sembahyang Jumaat pula boleh juga, kalau tak siap pun tak apa juga, kira-kiranya begitu. Man syaa an yusalliya falyusalli. Sesiapa yang nak sembahyang Jumaat nanti bolehlah dia sembahyang. Maknanya kalau dia tak siap pun tak apa juga. Gitu. Ini hadisnya. Bagi orang yang kata bila sudah sembahyang raya, maka dia boleh pilih nak sembahyang ke sembahyang, tidak jadi wajib lagi ke atas dia sembahyang Jumaat tu. Hanya molek lah kalau sembahyang Jumaat. Dia pegang dengan hadis ni lah. Kalau tak sembahyang pun tak apa. Zuhur tak juga. Zuhur pun tak. Kalau sudah sembahyang raya tu, Jumaat tu ada pilihan. Kalau nak sembahyang pun boleh, tak sembahyang pun tak apa. Zuhur Zuhur ada dua pendapat lah. Satu pendapat seperti kita sebut dah tadi, kena sembahyang Zuhur. Jumaat tu saja yang ada pilihan. Zuhur tak ada pilihan, kena sembahyang Zuhur. Ada juga yang mengatakan tak, pilihan tu untuk Zuhur dan Jumaat lah. Bila Jumaat tu hak asar pada hari tu, hak tu pun ada pilihan. Hak Zuhur, hak ganti tu lebih-lebih lagi lah kata dia. Sebab pada hari Jumaat ni Zuhur tu ganti.